Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin membentangkan tentang tajuk yang telah diberi, iaitu dalil-dalil yang tidak disepakati al-uruf. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Bermula dari saya, iaitu Muhammad Arif bin Sataruddin dari DPHU 5C, nombor matrik DPHU 24484. Seterusnya, Sharifah Aina Said Azizi, nombor matrik DHU 2019-24494 dari kelas DPHU 5C. Seterusnya, Nurul Fatihah binti Adam Malik, nombor matrik DHU 2019-23430 dari kelas DPHU 5C. Seterusnya, Siti Fatihah Zahira binti Abdullah, nombor matrik DHU 2019-24557 dari kelas DPHU 5C. Akhir sekali, Afiq Haziq Zikri bin Hairul Izan, nombor matrik DHU 2019-24416 dari kelas DPHU 5B. Jadi, kita mulakan pembentangan kita berkenaan tajuk ini dengan pengertian berkenaan al-uruf. Pengertian al-uruf. Definisi uruf dari pandangan mufti wilayah ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan di sisi masyarakat dan diamalkan di dalam kehidupan daripada ucapan atau perbuatan. Uruf dan adat merupakan istilah yang sama di sisi fuqaha. Al-Quran telah menggunakan al-uruf dengan pengertian sesuatu yang makruf seperti firman Allah Subhanahu Taala yang bermaksud, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Surah Al-A'raf. Secara etimologinya, perkataan uruf berasal dari perkataan Arab, arafah, yang bererti mengetahui. Dr. Wahbah Al-Zuhaili menukilkan pandangan Al-Ghazali dari bukunya Al-Mustafah min Ilm Al-Usul yang menghuraikan uruf sebagai sesuatu kebiasaan hidup yang diterima akal dan tabiat murni. Seterusnya, mendefinisikan uruf sebagai kebiasaan yang diterima umum dan berakar umbi dalam masyarakat. Okey, jadi itu dia pengertian al-uruf. Seterusnya, kita pergi ke pembahagian al-uruf. Pembahagian al-uruf. As-sahih, keadaan yang benar dan tidak bercanggah dengan syarat seperti pemberian lelaki yang meminang tunannya di masa pertunangan dikira sebagai hadiah saja, bukannya sebahagian daripada emas kahwin yang wajib diberi kepada pihak perempuan. Manakala al-fasid adalah keadaan yang salah dan yang bertentangan dengan syarak seperti pergaulan bebas antara perempuan dengan sepupu lelaki adalah bercanggah dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Pembahagian uruf ini yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu uruf, perkataan atau lafaz. Uruf ialah penggunaan sesuatu, perkataan atau ayat di kalangan sesetengah masyarakat yang berbeza dengan makna asal. Ia dapat difahami secara spontan tanpa perlu perantaraan atau penerangan yang lebih lanjut. Namun jika sesuatu perkataan atau ayat difahami dengan menggunakan penunjuk atau logik akal, ia adalah majaz dan bukan uruf. Perkataan-perkataan yang menjadi kebiasaan untuk maksud-maksud tertentu yang berbeza dengan maksud asal perkataan tersebut, seperti yang bermaksud daging, yang pada uruf adalah semua jenis daging kecuali daging ikan. Seterusnya, uruf dari aspek ruang lingkup iaitu am dan khas. Uruf dari sudut am ialah perbuatan atau perkataan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, atau dengan kata lain
ia yang selalu atau kerap diamalkan oleh masyarakat Islam. Seterusnya, uruf khas ialah perkataan yang menjadi kebiasaan sesebuah negara, masyarakat atau kumpulan-kumpulan yang tertentu. Ia berbeza mengikut keadaan dan situasi yang berlaku. Seperti contoh, masyarakat Melayu tidak memakai kasut di dalam rumah kerana merasa ia tindakan yang tidak sopan. Tetapi ada setengah negara yang memakai kasut di dalam rumah. Yang ketiga adalah dari aspek syarak. Pembahagian uruf kepada dua, iaitu sahih dan fasid. Sahih ialah kebiasaan yang tidak menjadi larangan atau menyalahi hukum syarak, seperti kewajipan suami memberi nafkah mengikut kemampuannya, seorang suami dan tidak memberi kemudaratan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun. Genapnya itu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu, dan kewajipan bapa pula memberi nafkah mengikut kadar yang ia mampu. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-233. Kemungkinan uruf ini tidak berdasarkan dalil, namun berdasarkan kebaikan yang akan diterima oleh masyarakat, seperti hadiah dari pihak lelaki dalam pertunangan. Fasid ialah kebiasaan bagi manusia tetapi bertentangan dengan syarak yang ditetapkan dan membawa kemudaratan kepada masyarakat, seperti pinjaman yang berunsur riba, perjudian, penipuan dan sebagainya. Kita mesti memahami keadaan yang baik dan buruk serta apa yang bercanggah dengan Islam. Baiklah, berikut merupakan pembahagian al-uruf. Seterusnya, kita pergi ke dalil-dalil berkenaan al-uruf. Bagi Pak saya pula berkenaan dengan dalil al-uruf sebagai sumber hukum. Okey, di antara dalil al-uruf yang menunjukkan hujah iaitu dapat mengeluarkan hukum bagi mukallaf. Berdasarkan ayat Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, yang bermaksud jadilah kamu pemaaf dan suruhlah kepada uruf iaitu berbuat baik serta berpalinglah dari golongan jahil. Surah Al-A'raf ayat 119. Okey, kata al-uruf di dalam ayat ini ditafsirkan dengan berbagai pengertian, antaranya kebaikan setiap perkara yang diredai oleh akal sihat dan tidak bertentangan dengan syarak serta kebiasaan. Okey, seterusnya kita pergi ke sabda Rasulullah SAW yang bermaksud apa yang dipandang baik oleh muslimin maka ia juga baik di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh mereka maka ia juga buruk di sisi Allah. Okey, kesepakatan para ulama bahawa al-uruf adalah antara sumber hukum Islam. Mereka telah berhujah dengannya dalam banyak masalah fikih. Kemudian dari sudut akal pula, memutuskan sesebuah hukum tanpa mengambil kira kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat akan membawa kesusahan. Okey, sedangkan prinsip perundangan syarak adalah menghilangkan kesempitan dan kesusahan. Okey, syarak menerima penglibatan al-uruf di dalam pengeluaran hukum bersebab ia berperanan di dalam menentukan maslahat seperti nilai-nilai mulia, kesopanan dan hubungan antara manusia. Okey, kita dah settle berkenaan dengan dalil. Alright, itu dia dalil-dalil berkenaan al-uruf. Seterusnya, kita terus ke syarat-syarat penerimaan al-uruf ini. Kita masuk yang selanjutnya iaitu syarat-syarat penerimaan al-uruf. Okey, mesti ada syarat kan macam mana al-uruf tu diterima. Okey, satu, mestilah tidak bertentangan dengan nas. Okey, kalau tak ada bertentangan dengan nas maka ia boleh diterima. Seterusnya bersifat ammah iaitu telah tersebar secara meluas, bermakna al-uruf ini diamalkan oleh masyarakat dan tidak diambil kira. Misalnya ia tersebar luas seperti pemberian beg plastik secara percuma kepada pembeli. Okay, contoh kan kita pergi dululah sebelum dikenakan 20% ni, bila kita pergi ke pasar raya, jadinya mereka akan bagi beg plastik secara percuma. Itu kebiasaan di sini kan, jadinya itu tidak ada masalah lah, dia bersifat ammah. Okey. Seterusnya kita pergi ke poin yang ketiga, al-uruf sesuatu yang berterusan maslahatnya jika apabila maslahat tidak diperlukan
maka ia juga ditinggalkan, tetapi ianya telah ditinggalkan maslahat masih ada, ianya tetap diakui oleh syarak. Contohnya mengangkat kain putih di batu nisan pada zaman dahulu, ianya sebagai tanda kubur orang Islam dan menunjukkan arah kiblat. Okey, orang dulu kebiasaan melakukan itu, tapi sekarang jaranglah kita jumpa. Okey, membalut kain putih di batu nisan. Seterusnya kita pergi ke poin yang keempat. Al-uruf kebiasaannya telah sedia ada, seperti tukang jahit memulangkan baju yang telah dijahit dan digosok, terlibat mempunyai butang dan kain perca yang tidak dipulangkan. Contoh, kita bagi orang buat baju kita kan, okey, mesti tak ada pun orang bagi kain perca kan. Mungkin ada setengah lah penjahit yang bagi, tapi kebiasaannya tidak bagi. Itu menjadi al-uruf. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Selepas ini, kita dengarkan hujah berkenaan al-uruf dari Fatihah Zahira. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita beralih pula kepada slide seterusnya, iaitu dalam bab hujah berkenaan al-uruf. Okey. Yang pertama sekali, uruf adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupannya, baik berupa perkataan atau juga perbuatan. Dan para ulama juga menjadikan uruf ini sebagai bahagian dari dasar penyimpulan. Contoh macam kita tengok pada zaman sahabat, zaman Rasulullah dan zaman-zaman selepasnya atau maupun zaman sebelumnya, setiap hukum yang nak dibuat, mereka melihat zaman dan keadaan sekeliling mereka, mengikut keperluan dan kehendak umat pada masa tu. Jadi huruf ni dijadikan salah satu sumber lah. Maksud salah satu rujukan. Kita tengok, oh dulu keadaan macam ni, sekarang keadaan macam ni. Okay, seterusnya kita akan tengok dalil. Sebahagian ulama menjadikan firman Allah di bawah ini dengan dalil tentang keabsahan uruf, yang bermaksud jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang lain mengerjakan yang makruf. Surah Al-A'raf ayat 199. Okay. Bila kita tengok dalil ni, dia mempunyai skop yang besar, iaitu sesuatu yang baik dan dikenal kebaikannya. Tapi bila kita nak kecilkan sedikit skop, kita akan tengok banyak keadaan ataupun kebiasaan manusia pada hari ini yang menjadi satu yang memang jadi keperluan kita buat. Maksudnya kita akan mengalami benda tu walaupun benda tu tak ada dalam Al-Quran. Seterusnya kita akan tengok yang dimaksudkan dengan hujah uruf ini sebagai sumber ialah beramal dengan uruf dan tidak dianggap sebagai hujah seandainya ia menyalahi hukum syarak dan dalil-dalil yang tetap dan tidak berubah walaupun suasana dan adat berubah dan boleh berubah. Selagi uruf ini tidak menyalahi ataupun tidak memudaratkan semua pihak, ia dibolehkan dan masih dalam pertimbangan. Ia bermaksud bila kita nak buat sesuatu, kita kena tengok keadaan kita dan apa hukum yang Allah tetapkan, sama ada dia boleh ataupun dia melanggar syariat ataupun dia memudaratkan orang lain dan sebagainya. Okay, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang bermaksud dan janganlah kamu menolong dalam melakukan dosa atau maksiat dan pencerobohan. Ini bermaksud setiap keadaan ataupun kebiasaan yang kita lakukan, janganlah kita melanggar syariat Allah. Bermaksud kebiasaan tu kita kena tengok sama ada benda tu boleh ataupun tidak. Kita dengarkan pula apa penerimaan dari ulama-ulama terkemuka dunia mengenai al-uruf ini. Seterusnya kita akan pergi kepada penerimaan ulama mazhab berkenaan al-uruf ini. Pertama kita akan tengok pandangan ulama Hanafi serta Maliki menerima uruf ini sebagai hujah hukum. Uruf yang betul dan yang tidak bertentangan dengan syarak mestilah diambil kira dan dipertimbangkan dalam menentukan hukum sesuatu perkara maupun keadaan.
Disebabkan matlamat disyariatkan, hukum ini dia untuk memperbaiki keadaan manusia dan menegakkan keadilan di antara mereka dan juga menolak kesempitan di antara mereka. Contoh dalam kehidupan sehari-harian, kita ada pelbagai sikap manusia yang menyebabkan bila adanya uruf ini, walaupun benda tu tak ada dalam Al-Quran, tapi dia dipertimbangkan sama ada boleh ataupun tidak. Seterusnya kita akan tengok bagi ulama Syafi'i dan Hambali pula, mereka tidak menjadikan uruf ini sebagai hujah dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Selain itu, uruf tidak dianggap sebagai hujah seandainya ia menyalahi dalil serta nas dan hukum yang telah Allah tetapkan. Bila kita tengok benda ni, ulama Syafi'i dan Hambali ni, dia rasa bila kita mempertimbangkan ataupun membincangkan semula sesuatu keadaan ataupun sesuatu uruf yang ada, mereka rasa benda tu membelakangkan nas dan syarat yang Allah dah tetapkan. Jadi mereka menolak benda ni sebab mereka rasa apa yang ada dah cukup. Maksudnya sebab benda ni tak ada dalam Al-Quran, jadi bila kita nak mempertimbangkan keadaan tu, mereka khawatir kita akan membelakangkan rujukan yang Allah bagi, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi pertimbangan tu tak ada. Jadi bila kita tengok pun, uruf ni dia ada kemudahan dan ada keburukan. Kita tengok bergantung pada zaman tu dan keperluan masyarakat pada zaman tu juga. Baik, seterusnya kita lihat beberapa contoh dan bagaimana ini menggunakan al-uruf ini dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu dalam bab contoh-contoh penggunaan uruf. Uruf ini dibolehkan dalam beberapa keadaan kita sebagai seorang manusia. Yang pertama, adat dalam perkahwinan dan nafkah. Yang kedua, dalam urusan berjual beli atau bermuamalah, yakni ketika pembayaran tidak melakukan akad yang sepatutnya ataupun akad yang secara jelas, jual beli secara tampahan dan mendahulukan duit pendahuluan. Yang ketiga, bayaran penggunaan tandas awam tanpa mengira kadar air yang telah kita gunakan dan tempoh berada di dalamnya. Seterusnya, dalam setiap keadaan atau uruf ini, dia mempunyai satu hukum dan pembahagian yang telah ditetapkan seperti khas dan umum. Contoh lain kita nampak bila kita seperti mengambil upah mengajar Al-Quran kepada orang lain, kerana adat dan tradisi telah berubah, di mana sebelumnya upah mereka diatur oleh Baitul Mal. Kat sini kita akan nampak kebiasaan dan keperluan dalam zaman tersebut. Kita nampak sekarang keperluan kewangan dan kekangan kewangan dan kekangan masa. Jadi kita dibenarkan ataupun boleh, ataupun benda keadaan tu boleh diwujudkan bagi memudahkan kita berurusan sesama kita. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita bersama Afiq pula bagi menerangkan berkenaan peranan al-uruf. Ya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan al-uruf dalam hukum fiqh. Ada tiga peranan al-uruf dalam hukum fiqh yang saya akan terangkan. Yang pertama iaitu sebagai penyokong kepada dalil-dalil fiqh. Sebagai contoh, dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah, dan juga contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Mudarabah juga diperakui oleh baginda Rasulullah apabila baginda juga pernah membuat akad mudarabah dengan Sayyidatina Khadijah, isteri baginda. Siti Khadijah telah menyerahkan hartanya kepada Rasulullah supaya baginda berniaga di negara Syam sebelum baginda menjadi Rasul. Itu yang pertama. Yang keduanya,
peranan al-uruf ini sebagai penghurai kepada hukum-hukum fiqh yang terdapat dalam nas. Sebagai contoh, seorang bapa berkewajipan memberi nafkah dari sudut makanan dan pakaian kepada ibu yang menyusukan anaknya. Nafkah yang wajib diberi adalah mengikut kadar keperluan dan kemampuan bapa serta mengikut keadaan semasa. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 233, firman Allah yang bermaksud, dan kewajipan bapa ialah memberi makanan dan pakaian kepada ibu yang menyusukan anak, itu menurut cara yang sepatutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, peranan al-uruf dalam hukum fiqh ini adalah untuk mengkhususkan nas-nas yang bersifat umum. Sebagai contoh, pemakaian uruf sebagai sumber hukum tidak bererti membatalkan nas-nas syarak yang telah sedia ada, namun uruf dapat mengkhususkan nas-nas syarat yang bersifat umum. Oleh yang demikian, di sini dapatlah difahami bahawa uruf dapat membataskan nas-nas syarak yang bersifat umum, iaitu baginda Rasulullah SAW juga dalam hadisnya yang bermaksud, Nabi melarang menjual apa yang tidak ada di tangan seseorang. Jadi itu berkenaan sedikit berkenaan dengan peranan al-uruf dalam hukum fiqh. Baiklah, kita akhiri pembentangan kita dengan beberapa kesimpulan yang dapat dikupas dari apa yang telah kami terangkan sebentar tadi. Ya, seterusnya kesimpulan. Setelah kami mengkaji tentang al-uruf ini, kami dapati bahawa al-uruf ini merupakan sesuatu yang diketahui oleh manusia dan mereka mempraktikan dalam kehidupan, baik berupa perbuatan ataupun percakapan. Al-uruf ini juga salah satu sumber hukum yang diterima di kalangan jumhur ulama, dan al-uruf ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu uruf dari segi perbuatan dan uruf dari segi percakapan. Dan sebagai contoh, dari segi perbuatan ialah apa sahaja yang berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku, dan uruf percakapan pula adalah yang berkaitan dengan penggunaan perkataan untuk makna-makna yang sudah menjadi kebiasaan orang ramai. Dan uruf dari sudut hukum dapat dilihat dalam dua pengkelasan, iaitu uruf yang benar dan juga uruf yang salah. Sebagai contoh, uruf yang benar ialah segala adat yang tidak bercanggah dengan nas dan syarak, dan uruf yang salah pula ialah segala adat yang berlaku dalam masyarakat dan didapati bertentangan dengan syariat. Akhir kata, uruf ini mempunyai banyak peranan dalam menetapkan hukum fiqh, antaranya sebagai penyokong, seperti yang saya sebut tadi, sebagai penyokong terhadap dalil-dalil fiqh, penghurai kepada hukum-hukum fiqh, mengkhususkan dalil-dalil nas yang bersifat umum, dan membantu pemerintah dalam menetapkan sesuatu hukum. Jadi itu saja daripada saya. Jadi dengan berakhirnya kesimpulan daripada Afiq sebentar tadi, jadi berakhirlah pembentangan daripada kumpulan kami ini. Jadi terima kasih kerana menonton. Bye. Assalamualaikum.